Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Jazila. Tajuk berrekod yang grup kami pilih ialah Longest 24-Hour Distance Walk, iaitu jarak paling jauh dicapai dalam masa 24 jam. Rekod dunia semasa dipegang oleh pelari Effendi Suhaili dalam jarak paling jauh dicapai dalam 24 jam yang meliputi 155.7 km iaitu bersamaan dengan 180 pusingan semasa Second International 24-Hour Walk di Taman Tema Luar Genti Highland pada 4 Ogos 2003. Beliau menamatkan pusingan terakhirnya pada jam 12.30 hari pada 5 Ogos. Untuk memecahkan rekod ini, kami satu kumpulan telah memilih lokasi yang sesuai untuk mengadakan acara rasmi ini di hadapan dataran Istana Kehakiman Putrajaya. Secara spesifiknya, lokasi ini terletak di Istana Kehakiman Persiaran Perdana Presin 3 62506 Putrajaya. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Baihaqi dan sekarang saya akan mulakan pembentangan saya dengan perkara yang pertama, iaitu bahagian perancangan bagi acara jarak terpanjang berjalan dalam 24 jam. Pertama sekali, acara ini akan diadakan di dataran Istana Kehakiman Negara Putrajaya. Penyertaan acara ini dibuka kepada umum untuk semua lapisan masyarakat tidak mengira umur, bangsa dan agama. Seterusnya, trek laluan bermula dari dataran Istana Kehakiman Negara ke Masjid Putra, kemudian kembali semula ke dataran Istana Kehakiman Negara bersamaan dengan 5.4 km. Acara ini akan berlangsung secara berterusan selama 24 jam pada hari Sabtu 16 September 2023 bermula dari jam 7.30 pagi sehingga hari Ahad 17 September 2023 pada jam 7.30 pagi. Beberapa syarikat bersetuju untuk memberikan suntikan dana bagi membantu menjayakan program ini. Antara syarikat tersebut adalah Petroleum Malaysia Berhad Petronas, Telekom Malaysia Berhad TM dan Nestle Malaysia. Kos belanja yang dianggarkan untuk acara ini adalah sebanyak RM90,000. Tidak dinafikan bahawa kos ini amat tinggi untuk sesebuah program yang dibuka untuk orang awam. Maka dengan itu, pihak kami bersetuju untuk mengutip yuran bagi tujuan menampung perbelanjaan tersebut dan bertindak sebagai keuntungan bagi pihak organisasi. Sebarang kos tambahan dapat ditolak dari duit kutipan keuntungan ini. Seperti yang anda lihat di slide ini adalah contoh yuran yang kami kenakan kepada peserta yang menyertai acara ini. Seterusnya, ini adalah senarai kelengkapan kami semasa acara ini berlangsung. Seterusnya, kumpulan kami telah pun merancang beberapa jenis strategi untuk menjaga projek ini. Antaranya ialah yang pertama, mempromosikan acara di media sosial dan juga digital. Seterusnya, memberikan undangan kepada artis sukan dan juga selebriti yang terlibat dengan aktiviti kejekan sendiri. Seterusnya, menjemput Perdana Menteri ke-10 dan juga Menteri Belia dan Sukan untuk merasmikan acara majlis. Seterusnya, merekrut sukarelawan Persatuan Bulan Sabit Merah untuk membantu dalam usaha menyelamat dan juga merawat peserta jika memerlukan. Akhir sekali, merekrut sukarelawan untuk membantu dalam urusan menguruskan acara pada hari kejadian. Seterusnya adalah bahagian peristiwa penting acara. Yang pertama adalah mengenal pasti trek laluan yang akan diguna pakai untuk acara bagi memastikan masyarakat dari segenap lapisan umur boleh menjalankan cabaran tersebut ke tahap tertentu. Seterusnya adalah merekrut sukarelawan untuk membantu dalam acara ini seperti Rela dan PPSM serta sukarelawan yang sanggup terlibat secara langsung dengan acara ini. Akhir sekali, memastikan semua aktiviti dalam acara ini berjalan dengan lancar seperti penyediaan makanan dan minuman, keselamatan peserta dan pengunjung dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Zuhaira Nasrin akan membentangkan bahagian pengajuran dan pengurusan. Seperti yang anda lihat adalah senarai bajet program kami yang berjumlah RM87,500. Seterusnya, ini adalah senarai jenis divisi acara dan kumpulan kerja terdapat 5, iaitu divisi pengurusan acara di mana ia bertugas dalam memastikan acara tersebut dijalankan dan bertugas untuk memantau keseluruhan acara dari permulaan hingga akhir. Kepakaran iaitu pengurusan acara berkemampuan dalam melaksanakan tugasan divisi lain sebagai bantuan tambahan. Yang kedua, divisi pengurusan tapak, ia bertanggungjawab mendapatkan kawasan yang sesuai serta ia bertanggungjawab dengan kebersihan kawasan.
kepakarannya berkemampuan dalam fasilitasi di kawasan acara. Yang ketiga, Division Penyelesaian Acara membantu division lain dalam melaksanakan tugas dan kepakaran mampu membuat penilaian bijak. Yang keempat, Division Pengurusan Barangan Dagangan bertanggungjawab dengan hasil seni reka dan barang dagang. Selain itu, kepakaran kemampuan dalam urusan menghantar kurier. Yang kelima, Division Pemasaran Acara. Ia bertanggungjawab untuk maklum balas orang ramai dan kepakaran berkemampuan untuk menghasilkan kandungan media sosial. Terusnya, latihan. Latihan yang kami diberi untuk program ini dijalankan iaitu seperti ketua mesti bertanggungjawab untuk melatih ahli kumpulan masing-masing dan sukarelawan akan diberi taklimat mengenai tata cara program. Seterusnya, pemanggilan sumber. Peralatan yang kami perlu dapat diakseskan melalui hak milik organisasi. Maka, beberapa peralatan dan fasiliti lain memerlukan kami untuk menyewa dari organisasi yang menawarkan perkhidmatan tersebut. Seterusnya, kesemua suntikan dana dari syarikat yang terpilih dan mereka telah bersetuju untuk memberi suntikan dana tersebut. Suntikan tersebut digunakan sebagai modal kewangan untuk menjalankan acara ini. Itu sahaja daripada saya. Saya akan beri kepada pembentang seterusnya. Selamat sejahtera, nama saya Sebani Syuri Anna Perempuan Morgan, nombor metrik 2212427080. Ini adalah carta organisasi pasukan kami. Bermula dengan Senior Event Management iaitu pengurus acara kanan. Beliau bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah sebelum, semasa dan selepas acara. Petunjuk utama beliau adalah memastikan acara berjalan dengan lancar dari peringkat teratas hingga peringkat terbawah. Setiap keputusan yang dibuat perlu dimaklumkan untuk memastikan tiada kesalahan maklumat. Yang kedua adalah Venue Coordinator, penyelaras tempat. Beliau bertanggungjawab memastikan tempat kawasan tersebut bersedia untuk acara, mesyuarat dan aktiviti lain. Dan petunjuk utama adalah menyelaraskan agenda penting dengan kaki tangan di tempat sebelum acara berjalan. Dan nombor tiga adalah Event Coordinator, penyelaras acara yang membantu merancangkan acara dengan memastikan semuanya berjalan mengikuti perancangan. Dan petunjuk utama adalah merancang, mereka bentuk dan menghasilkan acara sambil menguruskan semua elemen pencapaian projek dalam kalangan masa tertentu. Dan nombor keempat adalah Merchandising Coordinator iaitu penyelaras dagangan yang bekerja dalam syarikat untuk memastikan produk keluar dari pengilang ke peruncit tepat pada masanya. Dan petunjuk utama beliau adalah menyemak laporan kewangan untuk memastikan produk menguntungkan atau kerugian wang. Dan akhirnya adalah Marketing Coordinator iaitu penyelaras pemasaran. Beliau membantu merancang dan menjalankan semua aktiviti pemasaran untuk sesebuah syarikat. Dan petunjuk utama beliau adalah untuk mengumpul data tentang demografi, sasaran dan menganalisis arah aliran pasaran untuk meningkatkan strategi acara. Dan seterusnya, minit mesyuarat. Antara kenyataan yang dibincangkan dalam minit mesyuarat ialah kenyataan dari pengurus acara kanan iaitu tentang mengadakan acara jarak paling jauh berjalan dalam 24 jam. Dan seterusnya, penyelaras tempat berbincang tentang memastikan tempat itu bersedia untuk acara mesyuarat dan aktiviti lain. Dan penyelaras acara membincangkan pengurusan semua elemen penyampaian projek dalam kekangan masa tertentu. Dan seterusnya, penyelaras dagangan berbincang tentang laporan kewangan untuk memastikan produk menguntungkan atau kerugian wang. Dan akhirnya, penyelaras pemasaran membincangkan strategi pemasaran dibuat untuk membantu syarikat mencapai matlamat dan objektif. Dan seterusnya adalah terdapat beberapa teknik memotivasikan ahli kumpulan. Antara beberapa contoh untuk memotivasikan ahli kumpulan ialah memastikan ahli kumpulan tidak membawa sebarang masalah atau konflik pribadi semasa menjalankan acara, memberikan rehat yang cukup dan menyediakan makanan dan minuman dan balasan yang setimpal sesuai dengan usaha. Dan akhirnya menggunakan panggilan profesional dan menggalakkan kemesraan sesama pelbagai bangsa. Itu sahaja daripada saya. Saya akan sampaikan kepada penyampai seterusnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Muhammad Iskandar Zulkarnain bin Syaharuddin. Nombor kad metrik saya adalah 22124265. Tujuan saya berada di sini adalah untuk membentangkan pula tentang
pengawalan yang kami lakukan dalam usaha menjalankan acara ini. Okey, seperti yang anda dapat lihat, pengawalan yang kami lakukan terbahagi kepada beberapa bahagian. Okey, yang pertama ialah pengawalan perancangan. Kenapa pentingnya pengawalan dalam urusan perancangan? Kerana adalah untuk memastikan bahawa setiap perancangan yang kami lakukan adalah mempunyai tujuan yang sama dengan acara yang kami jalankan. Hala tuju mereka ataupun hala tuju setiap perancangan itu haruslah mempunyai arah yang sama dengan tujuan acara kami jalankan. Okey, maka adalah penting untuk memastikan bahawa setiap perancangan itu dikawal dan tidak tersasar daripada tujuan yang sebenarnya. Antara cara kami mengawal urusan perancangan adalah dengan memastikan bahawa setiap idea yang dilontarkan serta pendapat yang disuarakan adalah hak milik masing-masing, serta setiap ahli yang terlibat berhak untuk mengutarakan keraguan masing-masing dalam perancangan tersebut untuk mengelakkan berlakunya sesuatu seperti yang disebut sebagai plot kosong ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah plot hole dalam perancangan kami tersebut. Okay? So setiap perancangan yang dilakukan oleh ketua penyelaras dan penyelaras serta ahli haruslah diteliti oleh pihak atasan terlebih dahulu agar tidak berlaku sebarang perkara yang tidak dikehendaki. Okey. Seterusnya kita berpindah pula kepada kawalan penganjuran ataupun pengurusan. Okey, ia lebih tertumpu kepada ketua penyelaras, okey, serta penyelaras yang terlibat dalam setiap division untuk menjalankan acara ini. Okey, so untuk setiap penyelaras mereka perlulah memaklumkan rangka kerja yang mereka lakukan serta garis kerja, garis masa tugasan yang mereka rancang. Okey, ini adalah penting kerana sebarang pembaharuan ataupun penukaran yang berlaku dalam garis masa atau rangka kerja akan menjejaskan prestasi division yang lain, kerana setiap division adalah penting dan setiap daripada satu division tersebut memerlukan division yang lain ataupun kumpulan yang lain untuk menjayakan usaha, menjayakan acara tersebut. Maka setiap perubahan ataupun maklumat yang baru perlulah dimaklumkan kepada pihak yang berkaitan, sebagai contoh ketua penyelaras ataupun para penyelaras, untuk memastikan yang setiap perbuatan ataupun tindakan adalah selari dengan tindakan division-division yang lain untuk mengelakkan berlakunya sebarang pertemuan. Okay, so seandainya sebagai contoh telah ditetapkan beberapa garis panduan ataupun sebagai contoh seni leka cipta yang dilakukan dalam urusan penghasilan barang dagangan ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah merchandise. Okay, so jika berlaku perubahan kepada sebagai contoh seni leka cipta merchandise tersebut, maka setiap pihak perlu dimaklumkan. Sebagai contoh pihak pemasaran akan perlu menarik semula leka cipta yang dikeluarkan, yang dipasarkan. Okay, itu adalah salah satu contoh kawalan yang perlu dikenakan kepada bahagian pengurusan. Okay, seterusnya kita berpindah kepada kawalan kepimpinan. Okay, kepimpinan merupakan aspek yang penting untuk menjayakan sesuatu benda. Tetapi jika kepimpinan tersebut membawa ke arah perkara yang berlainan ataupun perkara yang bertentangan dengan tujuan acara ini ataupun apa-apa majlis, maka kawalan terhadap kepimpinan juga diperlukan. Okay, so untuk mengelakkan berlaku sebarang pertemuan, konflik peribadi dan sebagainya. Okay, so untuk memastikan setiap ahli yang terlibat dalam acara ini juga dilayan sama rata, diberikan kasih sayang dan peluang untuk memperbaiki diri masing-masing. Maka perlulah ada kawalan di kalangan kepimpinan untuk memastikan yang bahawa ketua penyelaras ataupun penyelaras setiap division menjalankan kerja masing-masing serta tidak mempergunakan posisi mereka untuk mendapatkan sesuatu benda yang lain. Okey. Seterusnya kita berpindah kepada kawalan sebelum dan selepas acara. Kenapa pentingnya kawalan sebelum dan selepas acara? Okey, sebagai contoh, kawalan sebelum acara adalah seperti memastikan setiap peralatan sewa datang dalam keadaan yang baik serta dapat digunakan serta kuantitinya juga cukup. Okey, so ini adalah penting untuk memastikan acara tersebut dapat dijalankan, kerana tanpa kualiti serta kuantiti yang betul, kualiti yang baik ataupun kuantiti yang betul, perkara tersebut dapat mengganggu sehingga mampu menggagalkan acara tersebut. Seterusnya untuk kawalan selepas acara, okay, sebagai contoh saya berikan adalah selepas acara telah selesai dan segala barang-barang sewa ataupun segala kemudahan atau fasiliti seperti pentas yang kami gunakan ataupun kemah telah diangkat, kami seharusnya memastikan tempat yang kami gunakan adalah pada saat kami memberikan semula kepada pihak yang berkenaan, keadaan tempat tersebut haruslah sama seperti sebelum pada saat kami menerima tempat tersebut untuk digunakan menjalankan acara. Okay, ini adalah untuk mengelakkan berlaku sebarang tindakan yang akan diambil, kerana sebagai contoh seandainya fasiliti kemudahan awam rosak ataupun seandainya kebersihan tempat tersebut telah dicemarkan disebabkan oleh penganjuran acara kami.
Okey, jadi seperti kita dapat lihat adalah penting untuk melakukan pengawalan terhadap acara-acara seperti ini, dan pengawalan ini tidak terhad kepada pengawalan semasa acara dilakukan ataupun selepas ataupun sebelum, tapi pada masa yang sama juga penting dalam bahagian perancangan, okey, kerana ataupun penganjuran ataupun kepimpinan. Kerana bagi contoh, kalau kita tidak melakukan pengawalan terhadap perancangan, boleh jadi ada pihak-pihak tertentu menggunakan acara tersebut sebagai peluang untuk mengawal keuntungan peribadi. Okey, kemudian bahagian pengurusan, okey, boleh jadi beberapa pihak mengambil mudah terhadap pengurusan acara tersebut. Okey, sebagai contoh juga dalam kepimpinan, menggunakan kuasa sebagai pemimpin untuk mendapatkan perkara-perkara yang mereka kehendaki yang bertentangan dengan tujuan acara. Maka itu adalah penting untuk kita memastikan kawalan terhadap semua aspek dilakukan dan adalah tepat dan mempunyai hala tuju yang sama dengan acara yang kami bakal jalankan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Seterusnya 6.0 pelaksanaan strategi. Program acara jarak paling jauh dalam masa 24 jam bertempat di Dataran Istana Kehakiman Negara Putrajaya. Tarikh 16 September 2023 sehingga 17 September 2023 pada masa 6 pagi 16 September 2023 sehingga jam 9 pagi 17 September 2023 dengan kehadiran VVIP iaitu Perdana Menteri Malaysia ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Belia dan Sukan iaitu Puan Ahanayo, dengan dihadiri oleh tetamu selebriti jemputan Alif Sattar, Safawi Rasid, Datuk Nicole and David dan Khairul Hafiz Jantan, dengan tetamu jemputan khas iaitu diwakili oleh Wakil Pemantau Malaysia Book of Record. Okey, sambung dengan tentatif program. Okey, start dengan 16 September 2023 iaitu pada hari Sabtu pada jam 6 pagi sampai 7 pagi pendaftaran semakan peserta. Proses penebus pembelian barang dagangan acara, sambutan kehadiran tetamu VIP dan tetamu jemputan dan diikuti dengan pemberian sarapan pagi untuk peserta. Sambung dengan 7 pagi sampai 7.30 AM. Acara gimmick perasmian majlis, ucapan ringkas dari VIP dan tetamu jemputan dan acara pemanasan badan sebelum permulaan. Pada 7.30 pagi acara larian dimulakan. Okey, pada 7.30 pagi juga acara senam aerobik untuk para pengunjung. Okey, pada 1.30 petang pula semakan jumlah peserta dilakukan. Okey, sambung dengan 1.30 tengah hari. 1.30 petang sampai 7.30 petang. Aktiviti kekeluargaan dijalankan seperti kuis Hari Malaysia, aktiviti sukanan untuk golongan muda cilik, aktiviti ujian kecergasan untuk golongan remaja dewasa dan pemberian makanan tengah hari dihadirkan kepada para peserta. Okey, semakan jumlah peserta dilakukan pada jam 7.30 PM. Okey, 7.30 PM sampai 11.59 malam, aktiviti hiburan malam dijalankan, pemberian makanan malam kepada peserta juga diagihkan. Okey, sambung dengan 17 September 2023. Okey, pada 12 pagi sampai 1.30 pagi pemberian makanan lewat malam ke peserta diagihkan. Okey, diikuti dengan semakan jumlah peserta dilakukan pada jam 7.30 malam. Okey, pada jam 1.30 pagi sampai 7.30 pagi pula pemberian makanan pagi juga diagihkan kepada para peserta. Okey, acara tamat pada jam 7.30 pagi. Okey, diikuti dengan peserta terakhir dalam acara pemenang. Peserta yang melebihi rekod asal dikira sebagai pemenang. Peserta dengan rekod terpanjang dikira sebagai pemenang juga. Pada 8 pagi penyampaian hadiah dan majlis bersurai.